نستهديه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Sambung pada pagi ini kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamim Al-Ma'mum wal Imam. Sambungan bulan lepas pada bahagian yang kedua, masalah yang ke-117. Allah, pejam celek dah 117 masalah. 117 muka surat 78 Rumi Jawi 102 Jawi 102 Rumi 78. Masalah ke-117, masalah makmum dan imam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Masalah 117, hukum seseorang turun sujud tilawah kemudian dijadikan rukuk. Apa hukum dia? Asalnya dia masa dia turun tu berniat sujud tilawah. Sujud tilawah ni bila baca ayat sajadah lah. Dan biasanya kalau ayat sajadah ni pada surah sajadah hari Jumaat pagi. Tapi sebenarnya dia bukan tu aja. Dia ada 14 tempat. Salah satunya surah sajadah. Ayat sajadah terletak salah satunya pada surah sajadah. Tapi sebenarnya ada 14 tempat. Jadi macam mana hukum seorang dia turun sujud tilawah, niat dia nak sujud tilawah, kemudian tak jadi, cancel, jadi rukuk. Kan masa nak turun sujud tu kan boleh jadi rukuk tu, baru sampai break jadi rukuk. Tu. Jika seseorang yang bersembahyang ni maksud sembahyang sama ada dia jadi imam ataupun dia sembahyang seorang. Makmum hukum beza, makmum hukum berbeza. Ini sama ada dia jadi imam ataupun dia sembahyang seorang, munfarid. Jika seseorang yang bersembahyang tengah sembahyang turun dengan qasad, turun tu dengan niat hendak sujud tilawah, tu niat dia, kemudian dijadikan rukuk, maka tidak memadai, tak sah, tak boleh. Bukan tak sah, tak boleh. Kalau cuma dobek dia imam ataupun sembahyang seorang, sama dia imam atau sembahyang seorang, dia pun turun niat dia nak sujud tilawah. Dia baca surah Iqra' ke, wasjud waqtarib. Masa tu ada gambar logo Kubah tu, salah satu daripada 14 tempat. Dia pun turun nak sujud tilawah, sama dia imam atau sembahyang seorang. Mungkin imam lah, kita buat contoh imam lah. Bila dia gerak sikit je dia fikir, ini buatnya makmum huru-hara ni, kalau sujud terus tak jadi dia break
jadi rukuk. Dia turun niat nak sujud tu jadi sampai sini lah dia berhenti jadi rukuk. Ataupun dia sembahyang seorang pun samalah. Tak memadai. Maksudnya tak boleh. Batal sembahyang, tak batal lagi. Maksudnya dia kena buat apa? Dia kena berdiri balik. Lepas tu niat kali ni nak rukuk. Boleh rukuk. Ataupun dia terus sujud je lah. Jangan tukar-tukar niat. Ketika nak sujud tu, sujud tilawah tu jangan tukar-tukar niat. Sujud terus. Bila dah bergerak, sebelum bergerak boleh. Masa berdiri tu, nak sujud lagi, nak sujud lagi. Tiba-tiba belum sujud lagi. Tak jadilah nak rukuk tu tak apa. Boleh buat. Sembahyang seorang atau jadi imam boleh buat. Tapi kalau dah bergerak, tak boleh buat. Dia kena terus sujud, tetap juga sujud, tak boleh tukar niat nak jadi rukuk. Kalau dia rukuk sekalipun, dia tak boleh. Dia kena berdiri balik. Dia kena berdiri balik. Rukuk dia tu tak jadi. Sebab ketika turun untuk sujud tilawah, dia boleh buat dua perkara. Dia boleh kira rukuk sebab dia lepas berdiri rukuk. Dia juga boleh jadi sujud tilawah, kemudian bangun balik, sama baca ke tak sama baca tak apa, lepas tu rukuk. Boleh dua. Tapi masa dia turun tu, dia niat nak sujud tilawah. Janganlah rukuk, tak boleh. Sebab dia dah bergerak tu dengan niat untuk sujud tilawah. Ini bagi sembahyang seorang dan imam. Kalau dah teruskan aja. Kalau tengah-tengah jalan tu dia break untuk dia rukuk, dia tak sah rukuk, tak boleh. Dia kena berdiri balik. Lepas tu dia kena niat, sekarang aku nak rukuk. Baru rukuk. Macam tak ada kerja pula bagi tu. Dah rukuk tu dah tak sah sebab niat dia masih nak bergerak tu untuk sujud. Dia kena bangun balik. Lepas tu, okey, sekarang ni aku nak rukuk lah, bukan nak sujud. Rukuk baru boleh. Okey, sembahyang tak batal, cuma rukuk dia tu tak sah. Sembahyang tak batal. Kalau dia teruskan sembahyang baru batal. Dia rukuk juga, dia niat nak sujud tilawah, dia berturun, tak jadi lah, dia break. Tak batal lagi. I'tidal dia batal. Dia i'tidal je batal. Maksudnya i'tidal tu dia bukan berdiri untuk i'tidal, dah sujud. Batal sembahyang. Batal sembahyang. Sebab bila dah bergerak tak boleh undur balik. Sebab ketika bergerak dengan niat untuk buat sesuatu, maka teruskan buat. Okey. Melainkan kalau makmum beza. Yang tadi imam dengan sembahyang seorang. Tengok makmum pula. Melainkan jika ia jadi makmum, jadi makmum dia lain hukum dia. Jika jadi makmum, maka turun ia untuk sujud tilawah serta imam. Dia niat ni dan turun ia, maksudnya dan dia berniat nak turun sujud tilawah serta imam. Dia ingatkan imam nak sujud tilawah. Macam itulah bahasa sekarang. Dia niat imam nak sujud. Nah, maka makmum tadi pun berniatlah nak sujud ikut imam. Maka imam itu tidak sujud, bahkan berhenti rukuk. Imam baca surah, tak surah Sajdah lah pula. Apa? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Biasa kalau bunyi ayat macam tu nak sujud tu. Allahu Akbar. Imam. Makmum tadi Allah. Break. Aku ingat imam nak sujud, sekali dia rukuk lah. Tak salah pun rukuk. Tak salah pun. Tak wajib sujud tilawah. Sunat kan? Dia break. Jadi rukuk. Makmum tadi jadi rukuk. Boleh ke tak? Tapi masih dia bergerak, niat nak sujud. Sekali imam tak sujud, dia kena break. Takkan dia sujud seorang-seorang kot. Okay? Kalau dia sujud seorang-seorang, imam rukuk, makmum tadi batal. Maka dia break untuk rukuk. Adakah memadai? Sedangkan kalau dia jadi imam atau dia sembahyang seorang, tak memadai, kena bangun balik untuk rukuk. Mari kita baca. Maka imam itu tidak sujud. Tiba imam tak sujud, bahkan ia berhenti rukuk, imam dia pergi rukuk, bolehlah dikira memadai baginya nya makmum tadi rukuk itu boleh. Sebab sebab tuntutan mengikut imam lagi kuat daripada pergi sujud tadi. Tuntutan mengikut imam lagi kuat daripada niat dia nak sujud tak jadi sujud. Jadi dah salah faham. Dah terlajak kena undur. Terlajak perahu boleh diundur kan? Undur. Wajib undur, wajib. Ada kat bawah nanti, ada. Nanti kita baca. Ada. Kalau dah terlajak, tapi tak batal. Memang tak batal. Cuma nak buat apa lepas tak sengaja, itu yang penting. Dalam sembahyang kalau tak sengaja tak batal. Naik rakaat kelima tak sengaja tak batal. Tak sengaja. Tapi yang nak tahu batal atau tidak, lepas tu dia buat apa. Jika tindakan lepas pada tu betul, maka tak batal lah. Yang tu nak macam mana, benda lupa, bukan benda sengaja. Kalau tindakan dia salah, batal. Ada orang bila terlebih rakaat kelima,
dah masa terlebih tu tak tahu lagi. Bila tengah terlebih ni, tindakan dia menyebabkan dia batal. Sepatutnya terus turunlah tahiyat. Dah teringat kan? Tak, tindakan dia kata, tak apalah, sembahyang je lah. Maksudnya rakaat ni kita tak kira. Ada rukuk, i'tidal. Lepas tu nanti sebelum salam, sujud sahwi lah dia kata. Masa tu baru batal. Salah tak batal, tak batal. Tindakan selepas itu menentukan batal atau tidak. Jadi kalau terlebih, tak batal. Tindakan selepas itu. Alah, mufarakah lah terus main sendiri. Alah dah salah, nanti malu. Betul kan? Mufarakah baru batal. Tindakan seterusnya tu yang menyebab. Sepatutnya dia kena berdiri balik. Sebenarnya dia ada khilaf kat bawah, nanti kita baca. Okey. Dan bolehlah dikira dia break tu, boleh kira sebab tuntutan mengikut imam tu untuk rukuk bukan untuk sujud. Malah kita dah tahu dah, jika imam sujud tilawah, yang orang Melayu panggil sujud sejadah tu lah, sebenarnya bukan sujud sejadah, sujud tilawah, tapi boleh je panggilnya tu. Kalau imam sujud tilawah, makmum mesti sujud tilawah. Makmum yang tak sujud tilawah batal. Jika imam tidak sujud tilawah, makmum pun mesti tidak sujud tilawah juga. Kalau makmum kata imam ni malas sujud tilawah, dia seorang-seorang buat, batal juga kan. Kita tahu tu hukum tu. Jadi oleh kerana ada hukum tu dan tuntutan mengikut imam kuat, lebih kuat daripada niat makmum nak sujud, tiba-tiba bertukar jadi rukuk, tak apa, imam tanggung. Tu nak cerita, imam tanggung. Sembahyang seorang jadi imam tak boleh. Tak boleh, jangan buat macam tu. Dan demikian juga turun seorang dalam keadaan jahil dengan qasad imam. Dia tak tahu. Dia tahu keadaan ni. Imam bila imam baca bacaan dan bacaan itu adalah bacaan yang boleh untuk sujud tilawah. Sama surah Al-Hajj ada, macam-macam surah ada 14 tempat. Jadi kalau surah Sajadah pagi Jumaat, mungkin kita kata kita yakin imam nak sujud bila sampai waktunya, bila sampai ayatnya. Kalau ayat-ayat lain, surah lain, imam nak sujud ke tak? Tak tahu. Makmum ni tak tahu imam nak sujud ke tak. Jadi sekarang ni bila imam Allah tu, makmum tu dia kena niat ni. Makmum tu niat dia nak apa? Nak sujud ke, sujud tilawah ke, nak rukuk? Tak tahu imam, nak kena ikut imam. Macam mana? Jahil lah maksudnya. Jahil tu bukan jahil bodoh kan. Jahil tu maksud tak tahu imam nak buat apa. Dan demikian juga turun seorang, makmum tadi turun, bergerak dalam keadaan jahil, tak tahu. Dengan qasad imam, dia tak tahu imam nak buat apa. Imam sujud pun mungkin, imam rukuk pun mungkin. Sebab ayat yang baru dia baca tadi, ayat sajadah. Tidak mengetahui ia. Makmum tadi tak tahu. Apakah tujuan turun imam itu? Imam ni nak sujud tilawah ke nak rukuk tak tahu. Sebab tu kena pesan kalau kita nak baca tu kan. Kalau kita tahu kita akan lalu ayat tu nanti, pesankan makmum masa sebelum sembahyang. Okey? Kalau tak pesan pun tak salah. Cuma huru-hara macam ni, tak salah pun tak pesan. Pandai-pandai kau orang. Kau tunggulah aku dulu, jangan cepat sangat. Kalau tengok aku dah turun sujud baru pergi, kan susah pun, kan? Cuma eloknya bagi tahulah. Maka rukuk ia sertanya. Dia gerak tu, dia tak tahu imam nak apa ni. Dan makmum tadi tak ada niat lah. Dia ada dua niat lah. Sama ada mungkin sujud tilawah, mungkin juga rukuk, sebab tak tahu imam nak buat apa. Gitu. Maka kalau macam tu macam mana? Atau kerana rukuk, maka rukuk ia sertanya. Tiba-tiba rukuk, boleh juga, digantung niat lah, digantung. Macam dia tak tahu ni, tapi dia tahu mungkin boleh sujud, mungkin boleh rukuk, bergantung pada imam. Gerak je lah, gerak tak ada niat, atau gerak ada dua niat, atau gerak tak ada niat, ikut aja imam. Sedangkan sembahyang yang sebenarnya dia kan ada niat. Cuma niat ni kita tak ada lah usolli ke apa, aku nak sujud, aku nak rukuk, aku nak i'tidal, taklah. Tapi setiap pergerakan sembahyang dia ada niat dia. Ketika berdiri kita ada niat masa takbiratul ihram. Masa rukuk dia mesti kena ada niat. Aku nak rukuk, ketika i'tidal dia mesti ada niat, aku nak i'tidal, aku nak sujud, ada niat. Memang ada lintas kat hati kita setiap gerakan. Jika tak ada niat, nanti saya akan bahas kat bawah ni. Jika tak ada niat, tak boleh sebenarnya. Dia mesti ada niat. Dan jika tak ada niat, langsung kosong aja. Biasa ada orang sembahyang automatik, kosong aja, rukuk, i'tidal, tak apa, boleh juga. Sebab niat dia ada dalam niat takbiratul ihram. Adalah niat takbiratul ihram. Jadi ketika nak rukuk, makmum tadi tak ada niat, sebab dia tak tahu nak rukuk ke nak sujud, dia tak tahu. Jadi dia pun gerak tu kosong aja. Tiba-tiba imam rukuk, makmum pun rukuk. Okey, boleh tak? Boleh.
Apa beza dengan masalah pertama tadi? Masalah pertama tadi, makmum niat nak sujud tilawah, tiba-tiba imam tak sujud, maka makmum tadi break, bertukar niat daripada nak sujud tilawah kepada rukuk. Boleh. Yang ini tak ada niat, sebab tak tahu imam nak buat apa, kosong. Rukuk pun boleh, sujud boleh. Tengoklah macam mana nanti. Imam tiba-tiba rukuk, sedangkan makmum tadi tak ada niat pun nak buat apa, dia pun rukuk juga, baru ada niat. Masa dah bergerak tu baru ada niat untuk rukuk. Boleh juga. Boleh juga. Maksud boleh tu sah juga sebab dia makmum. Tuntutan mengikut imam tu innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sangat kuat. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti, sangat kuat. Sehingga kan kalau tak ada niat masa nak gerak pun tak ada masalah makmum tadi ni. Dan demikian juga kalau syak. Syak ni 50-50, 50-50. Syak makmum yang musafir pada niat imamnya. Ni masalah lain. Dia saja nak kiaskan masalah lain pun sama juga. Makmum tadi syak ataupun tak tahu, ataupun syak ataupun 50-50. Dia tak tahu. Makmum yang musafir, makmum tadi musafir, imam pun dia tak tahu imam tu niat musafir ke tidak. Bukan. Dia tak tahu imam tu musafir ke tidak. Bila musafir boleh sembahyang qasar. Jadi maknanya mungkin ke RNR ke macam tu. Boleh jadi yang semayang kat situ yang jual sebelah mi kari kat sebelah tu, dia rumah belakang tu je. Boleh jadi dia tak boleh qasar. Boleh jadi ke RNR tadi dia memang orang musafir tapi nampak macam musafir, tapi boleh jadi dia kedai runcit sebelah. Sekarang ni tak tahu imam ni, tapi dah takbir dah imam. Makmum tadi tak tahu imam qasar ke tidak. Okey. Kena faham masalah dulu. Jika imam tamam sembahyang sempurna, tamam tu sempurna, makmum tadi wajib buat sempurna walaupun makmum tu niat qasar, walaupun makmum tu musafir. Imam katalah orang situ, dia takbir, dia niat saja aku sembahyang zuhur lah, sembahyang zuhur 4 rakaat, mana tamam sempurna. Makmum tadi datang, musafir kot, dia takbir, dia niat qasar. Oleh kerana dia sembahyang dengan imam, yang mana imam itu adalah sembahyang sempurna, makmum tadi automatik jadi 4, tak boleh buat 2. Walaupun makmum masbuk sekalipun. Dia masbuk rakaat terakhir, dia masbuk dapat 2 rakaat lah, tahiyat awal. Dia tengok imam tahiyat awal, imam pun bangun, dia kata aku kalau buat qasar 2 rakaat ngam-ngam lah, salam dengan imam. Betul lah, dia ngam-ngam lah. Dia pun takbir, masa imam rakaat ketiga dia pun Allahu Akbar, masbuk lah kononnya, niat qasar. Imam salam, makmum tadi kena tambah 2, walaupun dia niat qasar, walaupun dia musafir. Tak boleh. Sebab kalau imam sempurna, bukan qasar, makmum tadi mesti juga sempurna, walaupun makmum tu niat qasar. Dia tak boleh. Walaupun makmum tu masbuk, walaupun makmum tu dapat rakaat, dapat tahiyat akhir pun, imam dah tahiyat akhir lah. Tapi tahiyat akhir imam tu bukan tahiyat akhir yang sembahyang qasar 2 rakaat, bukan, sembahyang 4 rakaat. Dia pun Allahu Akbar, takbir, tunggu duduk lah, sebab imam kan tahiyat akhir, baca tahiyat apa semua. Lepas baca tahiyat apa semua, makmum tadi dia boleh je tambah 2 sebab dia niat qasar, dia musafir. Tak boleh, dia kena 4 juga. Dia tak tahu. Kalau dia tak tahu, kalau katalah dia tak tahu sampai kiamat, tak apa, selesai. Sebab dia mula-mula dia yakin imam ni qasar kot. Dia yakin gitu, dia dapat tengok gaya, sebab tu dia berani niat. Sampai kiamat dia tak tahu, maka tak boleh buat apa dah. Benda tak tahu tak ada masalah. Tiba-tiba dia tahu. Macam mana dia tahu? Lepas habis sembahyang tu dia tambah 2 je. Dia tambah 2 sebab dia ingat imam tu qasar, musafir. Lepas tambah 2, lepas salam dia pergi salam imam tu, imam ada kan, gimana? Nak bergerak ke mana? Nak jalan ke mana? Saya jual tepi ni, rumah saya belakang tu. Dah tahu dah. Sembahyang balik. Sembahyang balik. Sembahyang 4 yang tadi tak sah. Kalau tak tahu sampai kiamat, tak apa, benda tak tahu, macam mana? Tak dijatuhkan hukum lah. Kalau tahu je, walaupun tahu setelah, kita buat cerita lah, setelah 10 tahun kemudian dia datang balik tempat tu, saya pernah jadi kena buat imam. Saya duduk sini, masa maknanya sembahyang 10 tahun dulu, sembahyang sempurna, tamam lah. Saya qasar, saya ingat qasar, kena qada balik, tapi tak berdosa lah. Gitu. Kalau tak dapat tahu, dia tak tahu sampai kiamat, senang. Imam solat sempurna, makmum mesti sempurna, walaupun makmum tu dapat tahiyat akhir sekalipun. Itu kita dah tahu dah. Dah faham ni masalah tu, mari kita tengok masalah ni. Tak faham masalah tu, tak boleh faham masalah ni. Dan demikian juga jika syak makmum
yang musafir pada niat imamnya. Dia tak tahu imam ni 50-50 ni. Imam ni qasar ke sembahyang tamam, sembahyang sempurna. Tak tahu ni, lain macam tengok imam ni. Pada niat imamnya yang kata imam solat tamam tadi, dia bukan semestinya imam tu duduk situ. Imam tu musafir sekalipun. Imam tu dia musafir. Cuma kali ni aku tak nak qasar lah. Boleh tak? Kan boleh. Boleh je. Aku nak sembahyang 4 lah. Saja je lah. 2 ni rasa tak puas sembahyang. Dia kata nak sembahyang 4 lah. Kata imam tadi tu, dia pun takbir sembahyang 4 rakaat. Sedangkan dia boleh je sembahyang 2. Dia musafir. Makmum tadi yang lain musafir, tengok aku nampak dia, aku potong dia tadi kat sini. Dia bawa 16, aku bawa 17. Aku potong dia tadi. Maknanya dia ni musafir. Mesti dia niat qasar. Contoh lah gitu, dia mesti dia nak qasar. Jadi bila imam tu takbir je, tiba-tiba dia niat tamam sempurna. Sebab dia kata 2 rakaat tak puas. Boleh je, tak ada masalah. Makmum tadi niat qasar, sembahyang daripada awal daripada imam. Tiba-tiba masyarakat yang kedua nak naik rakaat ketiga tu, dia ingat tahiyat akhir, imam tu tahiyat awal. Tiba-tiba imam tu naik rakaat ketiga, dia terus naik rakaat ketiga. Walaupun imam tu musafir, dia bukan nak tahu imam tu musafir atau tidak, imam tu sembahyang musafir ke tak, imam tu sembahyang qasar ke tidak. Takut salah faham. Imam tu sembahyang qasar ke tidak. Kalau imam tu sembahyang qasar, makmum boleh qasar. Imam sembahyang tak qasar sempurna, makmum kena sembahyang sempurna. Walaupun imam tu dibenarkan untuk qasar, dia je tak nak. Walaupun imam tu musafir. Kat situ. Okay, dah faham tu boleh kita faham yang ni. Dan demikian juga jika kalau syak makmum yang musafir pada niat imamnya, yang musafir juga, dia tak tahu, dia 50-50 masa takbir tu, aku tak yakin lah imam ni. Imam ni sembahyang 2 rakaat ke 4 ke? Nampak macam orang kerja kat sini, tapi boleh jadi juga musafir. 50-50. Macam jumpa dekat tol tadi. Macam jumpa kat tol, ni dah berapa berhalah dah ni. Macam tapi macam cara pakai tu macam pakai apron, macam kerja kedai mi goreng kat sebelah ni. Contohlah. Tapi dia 50-50. Okey, makmum tadi belum takbir lagi ni, belum takbir. Makmum belum takbir, imam dah takbir. Kalau imam belum takbir, cuek tanya ajalah. Kalau imam dah takbir, makmum belum takbir. Maka berkata ia makmum tadi, ataupun berniat ia makmum. Jika ia imam qasar, aku qasar. Niat digantung. Dan jika imam tidak qasar, aku tamam. Tamam tu sempurna. Dia gantung niat tu. Okey, boleh ke tak? Boleh juga. Masa niat tu. Sembahyang apa katalah sembahyang asar, Allahu akbar, niat dia sembahyang asar, kalau imam 2 aku 2, kalau imam 4 aku 4. Jangan tu lah. Allah Taala Allahu akbar. Boleh. Maka hendak ia qasar. Macam ni, maka mestilah makmum tadi qasar apabila imam itu sembahyang qasar. Okay? Kalau itu dia imam lepas rakaat kedua tu tak naik rakaat ketiga, tu kau tahiyat akhir. Maka makmum yang gantung niat tadi boleh terus. Dan tidaklah mudarat ikutannya. Maksud dibenarkan, tak membatalkan. Di dalam keadaannya jahil, di dalam keadaan jahilnya itu, jahil itu tak tahu. Dalam keadaan ketidaktahuan dia tu boleh, tak ada masalah, boleh gantung niat. Macam sembahyang jenazah. Kita datang ziarah saudara mara je, tiba ada solat jenazah, kata bagus solat jenazah, aku tak kenal siapa kat masjid tu. Alah pergi je lah sembahyang jenazah, ada kematian tu. 1 qirat tu sembahyang jenazah. Hantar kat kubur 1 qirat lagi, 2 qirat besar, 1 gunung Uhud pahala. Dia datang nak ziarah kawan-kawan sahabat tepi ni. Tengok kat masjid tu ada sembahyang jenazah, pergi pergi imam dah takbir. Tak sempat nak tanya orang, laki perempuan. Laki perempuan. Macam dia nak niat? Dia niat macam mana? Sahaja aku sembahyang atas jenazah ini, kan? Sahaja aku sembahyang atas jenazah yang disembahyangkan oleh imam. Atau niat lain, kalau imam niat laki, aku niat laki, kalau imam niat perempuan, aku niat perempuan. Macam tu lah, lebih kurang sama lah. Gantung, lebih kurang sama. Kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Boleh. Dan 2 cara dalam masalah solat jenazah tadi. Dia gantung, aku niat solat jenazah seperti mana yang imam niat. Boleh? Macam ni lah, itu maknanya macam ni. Sama lah macam ni. Kalau imam niat lelaki, aku pun niat lelaki. Kalau imam niat perempuan, aku pun niat perempuan. Kalau lelaki, aku lelaki. Boleh lah macam ni. Atau satu lagi, dia boleh niat lelaki aja. Boleh, niat lelaki. Usalli ala hadzal mayyit 4 takbirat fardhu kifayah lillahi ta'ala. Sahaja aku solat atas
jenazah lelaki ini, hadzal mayyit, atas jenazah lelaki ini 4 rakaat. Boleh. Kalau perempuan sah juga. Boleh juga, itu cara yang kedua. Sebab apa? Sebab bila sebut lelaki, dia sekali dengan perempuan. Sebab lelaki ini dia mengerangkumi perempuan. Tapi kalau sebut perempuan, niat perempuan, dia perempuan saja, tak merangkumi lelaki. Kalau dia niat usalli ala hadhil mayyitati arba'at takbirat, saja aku solat atas jenazah perempuan ini 4 takbir kerana Allah Taala, qad takbir Allah Taala, tiba-tiba perempuan, tak apa. Kalau lelaki tak sah. Tapi kalau niat lelaki, kalau betul lelaki sah, kalau perempuan pun sah. Macam kita bagi salam, assalamualaikum, itu muzakkar, itu lelaki, kum. Perempuan kunna. Tapi kita tak ada pun kata assalamualaikum ka kuma kunna. Kalau perempuan ka kuma ki kuma kunna. Kalau lelaki ka kuma kum. Tak, itu imbuhan mengaji sikit bahasa Arab. Jadi assalamualaikum, kaf mim tu untuk muzakkar, untuk lelaki. Tapi orang perempuan pun assalamualaikum juga. Ya, bila sebut lelaki sekali dengan perempuan. Bila sebut perempuan hanya perempuan. Sebab tu perempuan dia straight, dia seorang, dia sentiasa betul. Perempuan sentiasa betul lah. Dia memang gitu. Kalau perempuan mesti perempuan, tak boleh lelaki. Kalau lelaki termasuk perempuan. Boleh niat macam tu, dan boleh juga niat aku berniat solat jenazah seperti yang mana imam niat, boleh juga. Okey. Jadi dalam bab itu gantung niat dengan imam ni sama. 118. Masalah 118. Seseorang di dalam i'tidal, dia tengah i'tidal, lalu ditolak tersembam atas jadah, Allah sianya. Tersembam, maksudnya jatuh lah. Ditolak tu mungkin ditolak, kalau kita buat contoh mungkin anak nak bergurau macam tu, kok dia terjun atas belakang ni. Buatlah contoh anak umur 3-4 tahun yang tak kerti lagi lah. Kalau anak umur 15 sekeh lepas tu. Anak kecil-kecil duk bergurau, naik panjat meja dia. Ibu tengah semayang tu, atau ayah tengah semayang tu, nak bergurau, umur 3 tahun, lompat atasnya. Kita pun tengok ada orang lompat gitu kan, terjatuh lah, macam tu lah. Ataupun orang tolak ke, macam orang tolak, jatuh atas jadah. Tengok, dia yang tidak lah, jatuh. Jika itu keadaannya, mari kita baca masalahnya. Jika seseorang di dalam i'tidal, rukuk, sami'allahu liman hamidah, tu i'tidal, lalu ditolak tersembam muka. Bukan tersembam muka, terjatuh bawah lah, tersembam muka berdarah lah. Maksud terjatuh lah, ditolak tu jatuh. Poin dia kat sini, dia nak bagi tahu sujud tak sengaja tanpa niat sujud. Itu dia nak bagi tahu. Macam tadi tu kan, makmum tadi, dia rukuk, dia bukan niat nak rukuk, dia niat nak sujud, tiba-tiba tukar jadi rukuk. Tadi tu. Kalau semain seorang niat nak sujud tilawah, tengah-tengah perjalanan tu break, jadi nak rukuk. Tu maksudnya ni masa dia bergerak tu niat lain, kerana dia tukar niat lain. Yang ni pun lebih kurang sama lah. Masa dia berdiri tu, dia tak ada niat pun nak rukuk ke, nak sujud ke, tak ada niat pun. Tiba-tiba terrukuk, dipaksa rukuk. Tu maksud dia nak cerita tu. Maksudnya tak ada niat untuk rukuk atau sujud. Bukan rukuk lah, sebab ni i'tidal sujud ajalah. Tak ada niat untuk sujud, tiba-tiba tersujud. Tersujud boleh juga, terkejut boleh jadi juga. Dia meletup, bum, mak kau batal lah pula kau cakap. Bum, bunyi kuat, dia pun macam macam tu lah. Boleh jadi juga anak balik bola, dia tengok nak buku-buku balik bola, dia i'tidal ni, elak kaki ke bawah, jadi macam nak tersujud, sedangkan masih dia turun tak ada niat untuk sujud. Kat situ dia punya point tu, tak ada niat untuk sujud. Maka terus dijadikan sujud. Tak ada niat pun, dah separuh jalan, asalnya nak elak bola. Tunggu, alang-alang dah memang i'tidal, lepas i'tidal kan sujud. Alang-alang sujud lah, takkan nak bangun balik, dia kata gitu. Ataupun tadi anak main kat belakang ke, dah terjatuh gitu, alang-alang dah ke bawah ni, sujud ajalah. Ataupun sebagainya lah, kena tolak ke apa, terus dijadikan sujud. Niscaya tidaklah memadai, tak boleh. Semayang masih lagi sah, maka sujud dia tu tak sah. Sujud dia tu tidak dikira. Sebab masa dia turun, dia bukan niat nak sujud. Macam sebut awal tadi lah. Dia setiap pergerakan dia mesti ada niat nak buat apa. Jadi masa dia turun tadi tu, dia niat benda lain. Niat nak elak bola, niat ada lebah. Lebah. Maksudnya i'tidal ni. Dia alang-alang dah tunduk terus sujud lah. Memang nak sujud pun tu tak boleh. Ada niat lain.
ada niat lain. Tiba-tiba bila dah sampai separuh baru niat alang-alang sujud. Tak boleh, tak boleh, tidak memadai. Tapi bersemayam tak batal lagi. Tidak memadai sujud dengan sebab itu. Bahkan tak dapat tidak apa? Tak dapat tidak. Ataupun tak boleh tidak, sama juga. Tak boleh tidak. Tak boleh tidak. Mestilah. Kan? Mestilah tak boleh tidak. Bahasa Arab dipanggil la budda. Tak boleh tidak. Tak boleh tidak. Tidak, tak boleh tidak. Tidak tu tak boleh. Mana? Yalah. Mestilah. Ayat dia. Tak dapat tidak, mana mestinya. Bahkan tak dapat tidak, mana mesti. Wajib. Dah lah, tak dapat tidak lagi, mesti lagi, wajib lagi. Tak faham ni, tak tahulah. Wajib kembali ia kepada i'tidal semula. Berdiri balik. Kemudian sujud ia. Sujud balik lepas berdiri i'tidal. Sujud tadi dengan niat nak sujud. Bukan nak elak-elak lah pula. Dia kena berdiri balik. Masa berdiri balik, dia tengok-tengok. Ada bola lagi. Nak main 3-4 orang nak main bola. Elak lagi. Turun balik. Bangun balik. Contohlah. Bangun balik. 3-4 kali dia elak bola masa i'tidal. Contoh. Okay. Tak boleh. Dia mesti niat, aku nak sujud ni, baru turun sujud. Kalau tersujud, tak sengaja sujud, alang-alang mengelak bola, terus sujud, tak boleh. Okay? Semata-mata sujud. Dia bukan sujud aja, rukuk, i'tidal, duduk semua sama. Duduk antara sujud, masa sujud dan takhir. Lepas tu tahiyat. Sujud takhir, lepas tu tahiyat kan? Sama juga. Ada orang ke main gurau ke, anak ke main ke, dia buat geli, cokek. Gitu, terkejut, bangun duduk. Alang-alang memang nak duduk tahiyat pun. At-tahiyat. Tak boleh. Sujud balik. Itulah. Okey. Anak apa, cucu masuk dalam kain ni mana tahu. Tengah-tengah sujud cucu masuk dalam kain, macam yang viral tu. Akhir sekali alang-alang tergerak. Bila dia tergerak-gerak tu, alang-alang tahiyat teruslah. Kan? Tak boleh. Dia mesti niat sujud memang sebab nak sujud. Nak duduk dengan sebab nak duduk. Nak rukuk memang sebab nak rukuk. Tak boleh dengan sebab-sebab yang lain. Okey? Mana tadi? Kemudian sujud, wajib ia kembali kepada i'tidal, wajib diri, kemudian sujud balik dengan niat sujud. Okey? Dan demikian juga. Okey, habis satu masalah. Dan demikian juga kalau sujud seseorang tengah sujud, dia bagi contoh yang kedua, tengah sujud, lalu diangkat orang kepalanya daripada sujud tanpa ikhtiarnya. Ada orang tarik belakang, dia pun terangkat lah. Dia tengah sujud, terangkat lah. Bila tarik dah terangkat tu, kemudian alang-alang dah terangkat, duduk terus lah. Duduk di antara dua sujud terus lah. Rabbi fili warhamni. Tak boleh yang tadi orang tarik belakang, ataupun anak ke tepuk belakang ni. Dia ingat apa benda, dia terbangun. Alamak, anak kacau semayang, tak batal lagi semayang. Alang-alang dah angkat kepala, terus duduk di antara dua sujud dah. Tak boleh. Ataupun apa-apalah. Ada orang panggil, dia terkejut, ada orang panggil, terus angkat kepala tengah sujud tu. Senyap dah. Alang-alang dah angkat kepala, terus duduk di antara dua sujud dah. Tak boleh. Dia kena bangun tu. Setiap perbuatan semayang, dia kena buat semata-mata kerana Allah. Tak boleh kerana lain. Jika terbuat kerana lain, pergi balik dan bangun balik kerana Allah. Tu. Sebab tu dia kata tanpa ikhtiarnya. Maka wajiblah ia kembali semula kepada sujud. Wajib sujud balik. Yang tadi tu terbangun, terkejut, terkena tarik, apa-apalah, semua ter yang tak sengaja tadi. Wajib kembali semula kepada sujud. Kemudian angkat kepala dengan qasad, dengan niat duduk antara dua sujud. Pergi sujud balik. Kalau orang tengok macam sujud 3 kali, apa hal tu sujud 3 kali? Kalau orang tengok kau jauh-jauh, benda. Rupanya sujud tak angkat yang kedua tadi terkejut. Angkat dua tadi ada gangguan. Bukan dengan niat untuk duduk di antara sujud. Dan jika sujud seorang tu, dia bagi contoh. Ini berbahaya. Jika sujud seorang itu tiba-tiba nampak kalajengking, ini berbahaya. Kita kiaslah kalajengking, ular, benda-benda bahaya. Maksudnya tak kisahlah kalajengking apa pun. Okay? Nampak kalajengking tengah-tengah sujud, lalu dengan tidak sengaja terkejut.
terangkat kepalanya. Opocot, terangkat kepala. Sebab tengok ada kala jengking, ada ular, jenis ular, king cobra, ular tedung, ada lipan, tak kisahlah, kiaslah apa-apa pun. Kepalanya dia terangkat tak sengaja, tidak sengaja terangkat kepalanya kerana terkejut daripadanya, kerana terkejut terangkat, bukan niat nak duduk di antara dua sujud lah, sebab terkejut. Maka tidaklah dikira, samalah macam tadi, tidak dikira, tidak memada daripada mengangkat kepala itu. Kalau nak alang-alang terus duduk antara sujud, tak boleh, kena sujud balik. Habis tu kalau jengking itu macam mana? Itu bab lain. Bab takkan nak sujud juga, nanti kenalah patuk, kenalah sengat. Itu bab lain, cerita hukum dulu. Mungkin dia boleh undur ke belakang, 2 tapak ke belakang, ke tepi, ke kiri, ke kanan. Buatlah, cuma hukum dia tak sah dia punya gerakan tadi. Habis tu kalau dia gerak ke kiri, kalau jengking kiri ikut kiri. Dia ke kanan, kan jengking ikut kanan. Macam tu. Terpaksa batalkan sembahyang, takkan nak sujud juga. Contohlah. Tapi di sekarang ni masa tu tengah sujud dah, tengah sujud, jadi tak boleh nak gerak. Contoh je tu. Dia cuba nak sujud kecil macam tu, kalau jengking tu pergi depan. Dia cuba nak sujud macam tu ke belakang depan tu, biar kalau jengking duduk bawah dia tu, kan jengking ikut standby je nak sengat. Contoh macam tu. Batalkan jelas sembahyang nak macam mana? Kalau tidak bahaya, boleh je batal sembahyang kalau berbahaya kan, darurat. Maka hendaklah ia sujud semula, kemudian angkat kepalanya dari sujud itu. Dia kena sujud balik, sebab tadi dia sujud tadi, bila dah sujud nampak kalau jengking kat tepi, dia terkejut. Macam tu juga yang lain-lain lah. Kalau dia sujud, tiba-tiba dia sujud mula okey, subhana rabbil a'la, tiba-tiba terasa panas. Rupanya tengah panas ke apa ke, tile tu, simen tu panas ke, masa dia letak kepala tak rasa lagi. Lepas tu tengah-tengah subhana rabbil a'la sekali, dah ada tamakninah, zuk mari panas. Oh, terkejut bangun. Oh, sama juga tak boleh. Habis tu macam mana panas? Itu cerita lain. Ambil ridak letak ke apa, ke undur ke belakang macam mana ke, itu cerita lain. Cuma nak kira sujud yang bangkit tadi tak kira. Habis tu tak boleh sujud, memang panas, belecur nanti, batal je lah sembahyang. Kata lagi tu kan. Tapi batal sembahyang kerana darurat. Angkat balik. Kadang-kadang terlalu sejuk, kadang-kadang terlalu panas, kadang-kadang yang terangkat automatik tadi terlalu tajam, tiba-tiba tertajam, ada duri, ada kaca. Masa sujud tak rasa lagi. Dalam 1-2 saat baru terasa. Terus terangkat, terkejut. Dia kena letak balik. Apa tu kalau dah berdarah-darah, itu darurat, batal lah sembahyang. Macam itulah maksudnya. Atau nak sujud balik tengok penuh kaca, cari tempat yang tak ada kaca, tak boleh sujud. Batal je lah sembahyang. Okay. Kecuali dia sujud tadi tu tak ada tamakninah lagi. Bukan kecuali, ataupun dia sujud yang tak ada tamakninah. Dia letak je kepala, terus terasa tajam, dia terus angkat. Yang itu pun wajib sujud balik lah, sebab sujud yang pertama dia tak sah. Yang masalah kedua tadi bukan masalah angkat kepala terkejut, bukan masalah tu. Masalah sujud yang pertama pun tak sah lagi sebab tak ada tamakninah. Sentuh je sujud, tu terangkat, itu tak sah sujud, dia kena sujud. Habis yang tadi ni sujud dah ada tamakninah, dah sah dah sujud dia, tapi tak baca 3 kali, baru subhana rabbil a'la baru sekali. Nak baca 2 kali lagi terasa tajam, angkat. Yang itu kena letak balik, bukan masalah tak sujud. Masalah tadi angkat tu tanpa niat nak angkat kepala, terkejut. Dua-dua wajib sujud balik, dua-dua keadaan. Okay. Kalau ada bom, ada bom. Oh, terkejut pergi depan. Okey. Makmum semua ikut. Sedangkan imam buat tu sebab terkejut, tak boleh kan? Tak, maksud tak diterima imam tu. Sebab dia buat tu terkejut, memang tak terima. Ni hukum ni untuk imam dan sembahyang seorang. Makmum beza kan? Makmum beza. Jadi sekarang ni bila imam terkejut, imam memang tak boleh. Kalau terkejut, bom. Dia kata bom. Dia terkejut, dia pergi tersujud. Kalau sujud terbangun, tak kisahlah mana-mana satu kan. Makmum tengok, imam dah gerak kan? Okay. Dia imam tadi dia kena pergi balik. Memang wara ni. Bila imam pergi balik, makmum tengok imam pergi balik. Imam apa hal pula ni? Kita ambil contoh
masa i'tidal sujudlah. Kita ambil contoh tu. Imam sami Allah wa hamidah, tengok ada masalah, ada bom, ada apa, tak kisahlah, ada bom, ada binatang, ada harimau, ada apa, tak kisah. Lepas tu terjatuh, tersembam, sujud. Makmum semua ikut. Imam dia wajib bangun balik, tetap wajib bangun balik. Dia tak boleh kalau aku bangun balik makmum kat belakang huru-hara, kesian dia, aku teruskan jalan sembahyang. Tak boleh. Imam tak boleh buat gitu. Jadi imam tadi kena bangun. Bila imam bangun, makmum kata imam bangun sujud sekali, subhanallah. Memang huru-hara itu. Memang subhanallah. Sebab makmum kata memang kena subhanallah, sebab imam memang confirm salah. Imam pun buat kerah. Berdiri, buat kerah. Subhanallah. Okey. Bila makmum tu dah berdiri, imam tu dah berdiri, imam kan wajib sujud. Imam pun sujud. Makmum kata imam dah kembali ke jalan yang benar. Tapi ada masalah juga. Sebab makmum dah sujud sekali. Makmum dah sekarang duduk di antara dua sujud lah bila imam bangun. Makmum mengharapkan sujud sekali lagi. Tiba-tiba imam sujud baru yang pertama. Makmum duduk di antara sujud. Itu masalah. Makmum kata, imam kata, macam mana aku nak sujud? Kalau aku sujud duduk macam mana ni? Makmum tadi kena tunggu je kat situ, tempat dia tu. Duduk di antara dua sujud, tunggu je kat situ. Imam sujud, dia anggapkan sujud yang kedua. Dia anggapkan sebab imam lepas sujud, lepas imam dah sujud pertama, dia ingat sujud tu soft. Bila bangun, imam bangun, makmum menganggap imam salah, sedangkan imam tak salah. Dan imam perlu sujud sebab masa tu i'tidal, sujud. Bila imam sujud yang pertama, sebab sujud yang awal tadi tak sah, makmum menganggap itu sujud kedua lah. Kan? Ke makmum anggap sujud pertama? Sujud kedua kan? Tapi tak ada duduk yang antara sujud. Tak tahulah makmum fikir apa. Kalau makmum menganggap itu sujud yang kedua, katalah tiba-tiba imam, kalau makmum anggap sujud kedua, dia sujud balik macam tu. Maka dia sujud. Dia sujud. Bila dia sujud, sebab dia menganggap imam sujud yang kedua. Kalau makmum menganggap imam sujud yang kedua, dia turut ikut sujud. Imam dah kembali ke jalan yang benar, dia kata. Dia turut sujud. Imam duduk di antara sujud, sebab sujud tadi tak kira. Duduk antara sujud. Makmum tadi bangun duduk, macam tahiyat ke apa ke. Jadi imam sujud sekali lagi, pula dah iman. Subhanallah lagi sekali. Biarkan aja. Memang huru-hara lah gitu. Imam kena ikut juga cara tu, kaedah tu. Kemudian baru imam, kalau tahiyat lah, kau naik rakaat seterusnya. Makmum tadi macam tak tahu apa benda dah. Silap-silap makmum boleh batal tu kat dalam bab tu. Tengoklah. Sepatutnya bila imam turun sujud balik, imam tadi dah sujud, tersujud, makmum ikut sujud. Imam bangun balik, makmum kata, imam berdiri, imam salah, subhanallah. Ketika imam sujud tu, makmum tu sepatutnya kena tahu dah itu sujud yang pertama. Kalau makmum salah faham, sebab tadi tak duduk di antara sujud lagi. Jadi bila imam sujud, kenapa imam sujud yang kedua? Makmum dalam kepala, sepatutnya duduk di antara dua sujud. Sebab imam tadi yang tertinggal tu duduk lepas sujud, imam terus bangun kan? Makmum imam tertinggal duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua. Tiba-tiba imam terus bangun. Bila imam turun tu pun sujud. Makmum tadi sebab patut kena fikir dah, ini sujud yang pertama. Jadi tak ikut. Tak takutlah makmum silap faham macam mana kan? Tak ikut. Jadi sujud, imam duduk di antara dua sujud, matching dengan makmum tadi. Imam sujud yang kedua, terus. Dia banyak lagi masalah. Boleh pening boleh tension kalau. Tapi kalau tak jadi tak apa. Kalau kadang-kadang dia jadi, Allah. Kalau dia jadi. Okey. Kalau dalam masalah ni tak memada daripada kepala, maka hendaklah ia sujud semula. Ni kalau dalam masalah ni pun makmum boleh jadi juga. Dan jika sujud seseorang makmum, katalah makmum tiba-tiba nampak kala jengking, imam dengan makmum nampak, bukan, imam nampak kala jengking, makmum tak nampak. Kita ambil contoh tu, kala jengking, lalu dengan tidak sengaja terangkat kepalanya imam. Katalah kita contohkan imam angkat kepala kerana terkejut, imam terkejut. Dia sebenarnya bukan masalah tu je. Sebab saya pernah terjadi sekali, pacat masuk kain. Tiba-tiba dia masuk dia jalan masuk kain. Jadi dia sedar
Masa rakaat kedua, tiga saya dah lupa dah. Dia sedar, bukan rakaat pertama. Dia terkejut juga, tersedar aku. Rasa geli-geli, dia bangun. Nah, sama juga. Okey? Bila dia bangun tu, dia angkat kepala kerana terkejut, maka tidaklah dikira. Imam tadi tak dikira. Tidak memada daripada mengangkat kepala itu. Maka hendaklah ia sujud semula. Samalah macam kes tadi. Imam terkejut, makmum dah sujud dah. Sedangkan imam sujud tadi sebab terkejut. Maka hendaklah ia sujud semula. Maksud sujud semula tadi, imam tadi, dia tak kisah imam atau sembahyang seorang tadi, dia hendaklah bangun ke i'tidal balik. Dia i'tidal. Subhanallah, terkejut. Bila terkejut tadi, tak kisahlah bom ke apa ke pacat ke, terus tersujud. Makmum semua ikut. Imam pun sedar dia bukan sebab dengan niat nak sujud. Imam pun naik. Bila imam naik, makmum yang sedar, makmum naik. Sebab masa naik tu dia tak ada Allahu Akbar. Naik balik ke yang tidak tak ada Allahu Akbar. Memang tak ada. Jadi bila tak ada, boleh jadi, kita ambil kemungkinan, boleh jadi makmum semua sujud lah. Imam pun Allahu Akbar, itu ada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makmum ingat? Tidak lah kan? Makmum ingat duduk dan sujud lah. Dia bangun. Imam sujud. Huru hara tu. Bila imam sujud, biasanya duduk di antara dua sujud pendek je. Allahu Akbar. Sebab dia pendek. Tiba-tiba imam masa sujud tersujud tu, masa naik tu dia diam je, dia naik. Diri. Okey, niat sekarang nak sujud. Allahu Akbar. Panjang tu. Dia pendek je kan duduk antara sujud. Bila sujud, makmum pun Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni. Dia nak sujud. Sudah. Biasanya makmum akan sujud balik lah. Kan makmum buat apa? Dia akan sujud lah sebab imam sujud. Dia sujud. Bila dia sujud, makmum tadi Allahu Akbar. Imam tadi Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni. Makmum buat apa? Katalah tahiyat, katalah last lah tahiyat kan. Makmum tahiyat akhir. Makmum tahiyat akhir, tahiyat. Imam Allahu Akbar, sujud balik. Memang huru-hara. Memang huru-hara. Tapi itulah kaedah. Makmum kena cuba fikir apa hal, cuba. Macam tu je. Tak boleh buat apa dah. Tak boleh nak selamatkan dah. Jadi bila imam sujud tak sengaja, makmum semua sujud tak sengaja, imam bangun diam-diam, makmum katalah tak sedar. Kalau makmum sedar pun pening juga. Kata makmum tak sedar, imam pun bawa dengan niat untuk sujud. Mungkin imam tadi tak payah Allahu Akbar lah kot. Senyap-senyap. Takut. Boleh jadilah. Itulah caranya. Kena fikirlah. Imam kena cakap dia. Kalau dia masa yang tidak nak sujud ada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makmum bangun. Jadi dia diam. Tak payahlah sunat aja Allahu Akbar tu. Dia diam terus slow-slow. Makmum kata lama pula sujud kali ni. Tak apalah. Dia. Lepas tu Allahu Akbar. Duduk. Selesai masalah. Katalah imam dia pergi kuat juga suara dia. Allahu Akbar. Sujud balik. Makmum tu dah sujud ni. Bila ulang balik. Imam sujud dengan dalam keadaan tak sengaja, makmum pun sujud, imam pun bangun pelan-pelan. Makmum tak sedar, kemudian imam pergi kuatkan suara. Yang terbaiknya tak payahlah bunyi suara kan. Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni, tengok imam sujud. Kalau makmum tunggu kat situ okey. Makmum pergi ikut sujud yang kedua. Makmum sujud kedua kan? Imam pun Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni. Makmum pun katalah rakaat seterusnya. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Rakaat seterusnya lah. Rakaat kedua ke rakaat seterusnya. Makmum tadi, imam tadi Allahu Akbar. Sudah. Subhanallah. Subhanallah. Sejang Lepas tu imam tadi Allahu Akbar. Bangun. Tak boleh. Kalau rakaat pertama saya benda. Kalau rakaat kedua, jadi memang buara kat situ. Memang makmum ingat imam salah. Sedangkan imam tak salah. Imam buat perkara yang betul. Itu kalau jadi terbaiknya masa sujud tu, sujud masih naik dia diam, lepas tu sujud pun dia diam. Lepas tu masa duduk di antara sujud tu baru kuatkan. Itu je cara untuk menyelamatkan makmum daripada huru-hara. Ada yang kata, salah sama imam ni, aku sebenarnya sendiri. Ada marah aku mana tahu.
Pergi semayang. Allahu Akbar, bunyi semayang seorang kat belakang tu. Beci aku. Aku nak buat, tak kerti nak buat apa dah ni. Lepas salah-salah lah. Hari tu salah rakaat. Hari tu terlupa ni. Dia marah mana tahu. Pongoh mana tahu. Wallahu a'lam. Habis. 119 akan datang. Masalah 119. Apa ni? Pitam di dalam semayang. Pitam dalam semayang. Tengah semayang, pitam jatuh. Lepas tu sedar-sedar boleh sambung tak? Ada. Dan ada juga bawah ni bincang tentang tidur dalam semayang. Tengah duduk, tengah sujud tertidur. Tengah duduk, katalah tengah tahiyat awal kan. At-tahiyatul mubarak. Tidur. Macam mana? Ataupun tahiyat akhir. Tahiyat akhir at-tahiyatul mubarakatuh. Tidur. Tidur pukul tahiyat akhir subuh, tidur pukul 6.10 lah. Main subuh pukul 6.10 tidur. Bangun pukul 8.30. Boleh tak? Macam mana nak buat? Ada jawapan. Wallahu a'lam. Tengok akan datang. Setelahnya tasbih kafarah dan salatan. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus solihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.